Kira-kira 20 minit sebelum mesyuarat khas akan bersambung jam 2.30 petang nanti, saya disertai oleh fellow penyelidik Ilham Center, Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Prof Midin, apa yang kita berjangkakan 2.30 petang nanti? Saya menjangkakan bahawa akan terdapatnya perbahasan yang lebih hangat lagi, terutamanya apabila selepas sahaja pihak Istana Negara mengeluarkan kenyataan. Ini sudah tentu akan memberikan lebih tekanan kepada pihak kerajaan, bukan sahaja bahawa mereka telah mengelirukan Dewan, tetapi yang lebih penting lagi, proses perjalanan mesyuarat khas ini telah tidak menurut apa yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh yang sedemikian, saya kira pihak kerajaan akan cuba mempertahankan ini dan seboleh-bolehnya untuk tidak melakukan perbahasan dan pengundian terhadap pembatalan ordinan ini, kerana ini akan boleh membawa kepada persoalan tentang majoriti yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Apa langkah seterusnya yang patut diambil oleh kerajaan? Kita faham agenda asal adalah aturan mesyuarat berkenaan dengan perbahasan ataupun perbincangan penggulungan pelan bantuan ekonomi. Apa patut menjadi langkah seterusnya ahli-ahli parlimen kerajaan untuk memberikan sedikit remedi kepada apa yang berlaku sejam lepas ini? Saya kira apa yang seharusnya berlaku ketika ini ialah Datuk Seri Taqiyuddin seharusnya own to the mistake yang dia telah lakukan dan berdiri di depan Dewan dan mengakui kesilapan yang telah dilakukan dan menerima saya rasa sebarang sahaja tindakan yang akan dikenakan oleh Dewan. Itu yang pertama. Keduanya, saya kira Perdana Menteri juga seharusnya berada di dalam Dewan untuk memastikan perundingan berlaku di antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memastikan perjalanan seterusnya persidangan khas ini berjalan dengan lancar. Dan saya kira masih lagi belum terlambat untuk pihak kerajaan sekiranya mereka mampu untuk mendapatkan majoriti lagi untuk memastikan bahawa pengundian berlaku. Saya rasa ini proses yang paling penting. Inilah sebenarnya peranan yang harus dimainkan oleh sebuah parlimen yang bebas. Dan kebebasan parlimen inilah yang kita sebagai rakyat dambakan untuk memastikan bahawa persoalan check dan balance itu berterusan. Dan dalam konteks ini saya kira Datuk Seri Muhyiddin seharusnya bertindak sebagai seorang negarawan untuk memastikan kelangsungan parlimen sebagai sebuah institusi yang bebas, perjalanan demokrasi kita dan lebih penting lagi bahawa peranan yang telah ditunjukkan oleh Istana Negara ketika ini, Tuan Agong itu terpelihara dalam konteks raja berperlembagaan. Kerajaan mempunyai kuasa untuk memasukkan ini dalam usul walaupun ia mesyuarat khas. Adakah kita mempunyai kejelasan berkenaan dengan perkara itu, Prof? Kerana ini dikira sebagai mesyuarat khas, tidak ada sebarang pengundian akan dilakukan. Tapi adakah ahli parlimen kerajaan atau pihak kerajaan mempunyai kuasa untuk memasukkan agenda ini dalam sesi hari ini selebihnya jam 2.30 petang nanti atau bagaimana? Saya kira sebagai Ketua Majlis, Perdana Menteri masih lagi mempunyai hak dan boleh membawa dan meminda perjalanan atau majlis parlimen dalam persidangan khas ini kerana ianya semua terletak di tangan Perdana Menteri yang mengusulkan seperti yang dikatakan oleh speaker. Dalam konteks inilah saya merasakan pihak kerajaan seharusnya boleh memikirkan dan jika diperlukan masa mereka boleh menghantar usul bagi pihak kerajaan untuk melanjutkan lagi persidangan, bukan saja dari segi tempoh masa tapi juga mungkin dalam tempoh hari. Jadi mungkin bagi saya sebagusnya mereka mengambilkan satu masa bertenang untuk menangguhkan persidangan pada hari ini dan mencadangkan supaya penangguhan itu ditambah kemudiannya dengan tambahan hari untuk sidang parlimen khas ini berlangsung, dan ini memberikan ruang kepada pihak kerajaan untuk melakukan perundingan bagi memastikan perkara tentang COVID ini mendapat perhatian khas bagi pihak kerajaan dan pembangkang. Itu pihak kerajaan, bagaimana pula dengan ahli-ahli parlimen pembangkang? Apa perkara yang betul untuk mereka lakukan seterusnya selepas ini? Mengambil kira mereka perlu kekalkan dekorum dan juga tata susila. Jam 2.30 petang nanti, sesi kedua, Prof. Kalau kita mengatakan pertandingan, saya kira ketika ini pihak pembangkang telah berjaya dengan apa yang mereka kehendaki apabila mereka mempersoalkan pada hari pertama apabila Sri Taqiyuddin mengatakan bahawa pembatalan ordinan-ordinan telah berlaku dan ini yang mereka mengatakan kerana tidak melalui proses itu. Jadi saya kira dalam konteks untuk memastikan dekorum berjalan dengan lancar dan menunjukkan kematangan, saya kira pembangkang juga harus memberikan ruang kepada pihak kerajaan dan untuk memastikan bahawa proses itu dituruti semula. Pembentangan dilakukan, pengundian boleh berlaku dan perbahasan boleh dilakukan dengan lebih jelas seperti yang telah dititahkan oleh Tuanku kepada Datuk Taqiyuddin dan
dan juga peguam negara pada 24 hari bulan Julai. Jadi dalam konteks ini saya kira pembangkang juga seharusnya bersifat strategi. Jangan mementingkan kepentingan untuk memastikan Perdana Menteri turun, tetapi tidak juga menginginkan proses-proses yang baik bagi memastikan persoalan tentang COVID ini untuk kita berdepan dengan COVID ini dapat ditangani dengan lebih baik. Adakah terdapat kebimbangan dan kekhawatiran bahawa perbincangan berkenaan dengan pelan-pelan bantuan ekonomi, sudah tentu ordinan darurat itu juga dan proses untuk memastikan kita ikut undang-undang dan menghormati Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong penting. Tapi pelan-pelan bantuan ekonomi juga penting, itu adalah agenda asalnya. Adakah timbul kekhawatiran bahawa tidak akan ada sebarang perbincangan lanjut, pertukaran idea, cadangan dan sebagainya berkenaan dengan bagaimana kita boleh tambah baik pelan-pelan bantuan ekonomi yang kita berikan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan sebentar tadi dalam sesi kedua ini kerana ia akan didominasi oleh isu ordinan darurat ini, Prof? Ya, saya kira sudah tentu Luqman. Saya kira apabila bersambung semula persoalannya ialah dua perkara di sini, bukan sahaja tentang pembatalan ordinan tetapi juga tentang perjalanan mesyuarat khas seperti yang dititahkan oleh tuanku dalam siaran akhbar ni pada hari ini dengan jelas menunjukkan bahawa Istana Negara telah menitahkan agar perbahasan dilakukan, pengundian dilakukan, sedangkan itu yang tidak dituruti oleh pihak kerajaan dan memastikan bahawa mesyuarat khas ini hanyalah dalam konteks pemberitahuan semata-mata. Itu yang pertama. Keduanya, saya kira sudah tentu dengan penyusunan semula mesyuarat seperti yang dikendaki oleh pihak pembangkang supaya berlakunya perbahasan, berlakunya pengundian dan seperti yang ditetapkan oleh tuanku akan membolehkan pihak kerajaan mendapat pandangan yang lebih baik. Semalam kita sudah saksikan. Saya rasa sesuatu yang baik berlaku apabila KJ Khairy Jamaluddin membentangkan tentang vaksin dan kita lihat bagaimana respon daripada pihak pembangkang yang saya rasa sangat positif, yang memberikan beberapa pendapat dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita mahukan peranan dimainkan oleh pihak pembangkang dalam konteks ini supaya memastikan perjalanan itu jelas. Jadi saya kira pihak pembangkang seharusnya boleh bersabar. Ini sudah tentu membuka ruang kepada soal pengundian dan sebagainya. Ini sudah tentu, tetapi kita seharusnya memastikan bahawa our eyes on the ball, our eyes ialah tentang COVID dan bagaimana masalah COVID ini hendak ditangani oleh negara terutama dari segi ekonomi dan sosial ketika ini. Prof, terima kasih. Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center.